Facebook lah. Audio kuliah. Oh, oi. Ni Pak Ji audio kuliah, audio kuliah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Majaya, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Di dalam surah Al-Maidah di pertengahan ayat yang ketiga, Allah mengulangi sekali lagi tentang agama Islam, satu-satu agama yang diredai oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang bermaksud pada hari ini telah kami sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kami cukupkan nikmat kami kepadamu dan kami redha Islam sebagai agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah, yakni sesiapa yang Islam. Orang Islam tetap beruntung selama mana Islam dan imannya tidak rosak, dia tetap beruntung. Tetapi yang bukan Islam, kafir, baik macam mana, jujur macam mana pun, dia rugi. Itu kena faham kelebihan orang Islam. Jadi insya-Allah pada malam ni, cuma saya tadi tak dan dengar pengumuman apa dia, atau tadi ada baca surah Al-Mulk kah malam ni? Yang buat pengumuman tadi ada baca surah Al-Mulk kah? Lepas ceramah ke lepas sembahyang Isyak? Lepas sembahyang Isyak. Apa kata kita tukar, lepas ceramah terus baca. Kalau lepas Isyak ramai balik. Dia cerita macam tu. Azam, setuju tak? Yang tak boleh baca pun tak apa, dengar, dapat pahala. Saya dah baca dah Al-Mulk tadi di rumah pagi-pagi tadi sebelum subuh. Tapi tak apalah, baca 2 kali pun tak ada rugi apa kan. Nampak macam tak setuju pun. Tak setuju, yang terbaik terus dah baca langsung. Baca ceramah mungkin. Tak lagi, lepas habis ceramah terus baca. Lepas tu baru sembahyang. Macam tu boleh lah. Boleh kan? Tuan Haji kita kata tak apa, lepas ceramah terus saya jadi tekong. Boleh Tuan Imam? Saya jadi tekong. Baik. Jadi terima kasih di atas jemputan pada malam ini.
Dan insya-Allah kalau tak salah saya, saudara Zakaria kata Ramadan pun ada di sini. Minggu ketiga. Kena confirm balik. Cuma saya nak minta jasa baiklah HJK Masjid, kerana bulan Ramadan ni kita berpuasa, jadi saya nak berbuka di sinilah. Kalau daripada rumah memang tak dan. Sebab Alma Jaya ni dia lebih kurang hujung dunia ke? Lebih kurang lah, tapi taklah hujung sangat kan. Jadi macam tu. Jadi insya-Allah baik. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bahas tentang satu tajuk. Kita pakat-pakat dengar. Kemudian saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berusaha untuk memastikan tajuk yang saya maksudkan, Islam pegangan hidup. Tak ada yang lain dah. Islam pegangan hidup. Tadi saya mulakan dengan Ali Imran ayat 19. Agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian saya ikuti dengan surah Al-Ma'idah pada ayat yang ketiga, di pertengahan ayat ketiga. Allah telah menyempurnakan kepada kita agama kita, nikmatnya kepada kita, dan Allah hanya redha Islam sebagai agama. Kemudian disusuli dengan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menegaskan bahawasanya sesungguhnya orang-orang Islam itu beruntung. Jadi kita nak bahas Islam pegangan hidup. Habis cepat kita baca suratul Mulk cepat. Saya nak memulakan satu soalan yang sering dan selalu ditanya. Ustaz, apakah amalan Islam yang kita kerjakan hari ini belum mencukupi, belum memadai? Kita semayang, puasa, zakat, haji, nak Islam sampai tara mana? Tajuk dia Islam pegangan hidup, dan kenapa kita akan jawab sekejap lagi. Jadi soalan tadi, kita nak amal Islam ni sampai tara mana? Jawapannya ada dalam surah Al-Baqarah pada ayat 208. Kalau saya, tuan-tuan dan puan-puan, belum menepati ayat ini, kita perlu berusaha. Ini tuntutan dalam Quran. Sejauh mana atau bahasa kita tara mana kita nak amalkan ajaran Islam? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud tu kitab apa? Tanya sikit tak ada nak tengok kitab hijau besar-besar ni, kitab apa? Tam tu tuan terdekat tu lah, Ra'. Tuan-tuan tak tahu kitab apa? Apa dia kitab apa? Tuan mana? Tafsir ya? Tafsir apa? Siapa muda mengkek Ustaz, tengok Ustaz, tafsir apa abang Azal lu? Kalau ada kaitan dengan ceramah saya kira tafsir apa, tengok lu. Kuat sikit. Al-Azhar. Okey, abang perlu ambil juzuk 789 mai kata. Dia ada kaitan ni dengan saya nak ceramah malam ni. Tu saya duk tengok tu 789 dia ada tulis tu. Betul ya? Terima kasih. Terima kasih minta maaf ganggu. Cantik. Kalau sama dengan cetakan yang saya miliki, ayat saya nak baca ni pada muka surat 151 juzuk 8 surah ke-6 ayat 159. Nanti saya cek dulu. Juzuk ke-8 muka surat 151. Kalau yang ni baru. Alhamdulillah tepat. Tadi kita dengar lah tentang Islam.
Kita nak bahas dulu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan faham tak apa maksud keseluruhannya? Maknanya tuan-tuan, apa sahaja yang kita nak buat, yang kita nak amal, tindakan-tindakan kita wajib menepati ajaran Islam, sumbernya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh faham tak? Macam tak faham saya pun tak faham apa dia tak? Boleh faham tuan-tuan ni? Nah, sekiranya ni baru lagi faham kan lepas ni. Kita amal ajaran Islam separuh-separuh. Solat, puasa, zakat, haji ikut Islam. Pendidikan ikut Barat. Ekonomi ikut Yahudi. Pemerintahan ikut Kristian. Perundangan ikut puak-puak kapiak. Selama mana orang Islam beramal seperti ini, kita kemukakan dalil dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah di pertengahan ayat 85. Boleh rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus ayat ini pada muka surat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizun fil hayatid dunya. Yang bermaksud, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Faham abang? Semayang, puasa, zakat, haji ikut Quran. Ekonomi ikut Barat. Awak Quran tak ajak kan bab ekonomi? Itu maksudnya. Quran tak ajak kah bagaimana nak memerintah sebuah negeri atau negara? Quran tak ajak kah sistem pendidikan Islam? Hadis tak ajak kah sistem pendidikan Islam? Itu maksudnya. Sesiapa yang beramal sedemikian sebagai balasan, ini yang balasan pada Allah. Umat Islam yang beramal sedemikian, Al-Baqarah ayat 85, akan ditimpa kehinaan di dalam kehidupan dunia. Betul tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok hari ni. Tak payah pergi jauh. Malaysia sudah tu haji. Hari ni Islam sedang dihina. Sampai orang bukan Islam dah berani menghina agama kita. Tu Allah sebut, kita akan menjadi satu bangsa yang akan dihina oleh Allah kerana kita tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Boleh faham tuan-tuan? Satu. Contoh rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus ayat ni muka surat 18. Al-Baqarah surah kedua di pertengahan ayat 85. Baik, itu satu. Tuntutannya, kita wajib beramal dengan ajaran Islam secara keseluruhannya. Maksudnya sistem pemerintahan Islam, sistem perundangan Islam, sistem pendidikan Islam, sistem kemasyarakatan Islam, sistem ekonomi Islam, apa saja semua diajar oleh Islam. Politik pun kena politik Islam. Mana dalil? Dalil dalam surah An-Nahli surah ke-16. Tafsir Dr. Hamka ni adalah huraian yang saya nak sebut ni, ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Allah sebut, dan kami turunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan segala sesuatu. Kamu nak tahu bab apa? Abang nak tahu bab apa? Ekonomi. Mungkin saya tak boleh ingat. Mai rumah saya ada indeks Al-Quran, Tuan Imam. Bab kenegaraan, bab ekonomi, bab perbatasan negara, semua ada dalam Quran. Bab pendidikan, bab kemasyarakatan,
negara Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita orang Islam tak yakin dengan ajaran kita. Ni yang saya nak baca ni, tak pergi tuan-tuan dengar. Tu saya tengok macam tafsir Dr. Hamka sedap kat aku malam ni. Sebab bila kita sebut ada kitab, siapa nak petikan? Alhamdulillah saya sebut muka surat betul tuan-tuan. Nah, surah ke-6 ayat 159, juzuk ke-8 muka surat 151, sebab yang ni cetakan baru. Kalau cetakan lama muka surat 182. Rumah saya ada baru dan lama. Nah, boleh bagi lah. Tu. Kita akan dihina oleh Allah. Hari ini kita sedang melalui proses penghinaan. Orang kafir hina orang Islam, jangan hina agama dia. Allah. Tu. Macam sajak, kenal sajak? Oh, hampa tang sajak semua kenal. Tu Iman kenal sajak ni. Sajak ni dia menghina Islam. Apabila dia menyatakan agama Islam ni menyusahkan dia, mengongkong dia, dia terikat nak jadi betina tak boleh. Kawan dah kerat dah dia. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada perasaan sedemikian, walaupun dia tidak mengungkapkan, batal, murtad tuan-tuan. Tila rojok jilid pertama Mustika Hadis, bab wajib menjaga iman dan Islam supaya tidak rosak, cetakan Jawi, muka surat 405. Pi tengok. Ajar bang, boleh hujah macam ni. Kena ada tauliah lagi macam ni. Tak payah tauliah dah. Ada tauliah belum tentu boleh cakap macam ni. Minta maaf lah. Kan? Tu cerita dia. Batal iman dan Islam. Kita duduk seorang-seorang tak apa setuju dengan perundangan Islam. Islam ni kontrol sangat, nak jadi betina tak boleh. Lah. Makna kita dah engkar dan membenci terhadap agama Allah. Wasak akidah tuan-tuan. Sebab itu kita mesti yakin Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu kepada umat manusia. Kerana Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah tu pencipta alam ini yang juga mencipta kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu faham tak? Saya baca satu-satu. Baik. Tuntutan terhadap kita, kalau kita merasakan kita orang beriman, kita wajib beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Sekiranya ajaran Islam itu kita ambil setengah, tolak setengah, kita akan dihina. Dalam ayat yang lain, Ali Imran, kebetulan ayat 85. Tu kitab tafsir Ibnu Katsir tu ada. Saya segan nak ambil kan? Siap dengan hadis tu ada. Allah berfirman, kalau tadi kamu akan menjadi satu kaum yang hina, sekali ini Allah kata, amalan yang kamu kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Sia-sia tuan-tuan. Kerana saya teringat, saya nak kait balik ghostan balik tadi. Nak ghostan balik menjadi hina. Ada hujah Al-Quran, tapi saya nak bawa hujah Saidina Umar radhiyallahu anhu. Tak teringat. Ni baru teringat nak buat macam mana? Benda kita tak baca. Kan? Mana terlintas di hati. Apabila tentera Islam yang dipimpin oleh beliau menang mengalahkan tentera Rom, ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seperti berikut: nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma taghainal izzah bighairi ma a'azzanallahu bihi adallanallah. Dengar tuan-tuan, apa yang Umar ucapkan ini sama macam ayat Quran tadi, Al-Baqarah 85. Ingat wahai tenteraku, hari ini kita mendapat kemenangan dengan mengalahkan tentera Rom kerana kita berpegang teguh dengan agama Islam. Itu dia tuan-tuan. Tapi ingat, apabila kita meninggalkan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kita melalui Islam ini, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Sayyidina Umar relevan dengan ayat Quran tadi.
Al-Baqarah 85. Yang kedua, bukan sekadar kita menjadi satu bangsa yang dihina oleh Allah, dihina oleh makhluk, tetapi amalan-amalan yang kita kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Tuan-tuan, berat no. Kalau dekat saya pergi ambil dah, nak bagi tuan-tuan dengar. Tafsir Ibn Kathir, surah ketiga Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan amal atau saya beramal ajaran yang bukan dari Islam, sia-sia tuan-tuan. Walaupun pada zahirnya cantik, Allahu Akbar, nampak hebat, seolah-olah kita berjaya, tapi bila cek mula bukan bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, Tuhan tak terima. Percayalah tuan-tuan. Mungkin Tuhan terima semayang kita, puasa kita, sistem pemerintahan dia tak terima, tak dapat pahala. Itu bukan dari Islam maksudnya. Dan sesiapa yang mencari selain daripada Islam, fala yuqbala min, maka tidak diterima daripadanya. Amalan yang dikerjakan itu tidak diterima. Wahwa, mereka ataupun dia yang beramal sedemikian, fil akhirati minal khasirin, mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi tuan-tuan. Kenapa rugi? Sebab amalan kita diterima, ya, amalan kita diterima dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua amalan kita menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitab tafsir Ibn Kathir itu dah ada, dia sebut insya-Allah Ali Imran 85, kemudian dia letak hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, hadis riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang amalannya tidak selaras yang sebagaimana yang kami ajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tertolak atau ditolak. Kita nampak hebat tapi bukan dari Islam. Sistem pemerintahan nampak macam jaya, bagus, tapi bukan dari Islam, tak berpahala. Tuan, kita ni di dunia ni sekalian, kita nak cucuk tanam benih apa lah. Anda faham? Sebab tu Imam Al-Ghazali menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju ke akhirat. Apa yang saya tanam, kalau benih manihlah di dalam alam barzah, manih juga insya-Allah ketika kita kembali bertemu dengan Allah. Itu yang kedua. Amalan kita tidak diterima sekiranya bukan daripada Islam. Boleh? Ni macam nak habis modal dah ni, kan? Dia mainlah modal main, ditambah baru lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan yang di hadapan saya malam ni, semua akan jawab jawapan yang sama. Siapa cipta kita? Allah. Siapa bagi makan minum kita? Allah. Semua jawapan betul. Tapi saya nak tanya pula tuan-tuan, kenapa acuan Allah kita tak mau ikut? Jawab tengok. Siapa nak cuba jawab? RM1. Tapi bagi dalil Quran hadis. Saya tak mau ikut acuan Allah sebab ni ada dalil. Itu saya boleh terima. Saya nak dengar tak? Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Kita makan, kita minum rezeki Allah. Kita mengaku Allah pencipta alam yang juga mencipta kita. Tetapi acuan Allah kita tak mau ikut. Apakah ada acuan lain yang lebih baik pada acuan Allah? Itu saat lagi kita nak baca ni. Saya ingat apa Dr. Hamka kata ni. Alhamdulillah, Allah anugerah daya ingatan yang kuat. Lama lah tuan-tuan. Alhamdulillah, kitab-kitab insya-Allah saya hafal. Surah ke berapa, ayat ke berapa, muka surat ke berapa. Kalau orang nak petikai hujah saya, pergi tengok. Takatlah tak ada lagi lah orang petikai. Acuan Allah, ayatnya Al-Baqarah 138. Kita wajib kena ikut acuan Allah. Kalau tak ikut, saat lagi kita baca ayat lain, kita baca hadis Bukhari. Baca ni dulu acuan. Sahabat,
Kalau nak buat apung balik, pergi ambil acuan buah hulu, jadi tak apung balik? Jadi? Biar betul. Ni tak pernah masak apung balik ke? Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Al-Baqarah 138. Acuan Allah. Dan acuan siapa yang lebih baik daripada acuan aku? Orang beriman dapat jawab, tuan-tuan, kami hanya menyembah Allah. Kami hanya akan taat dan mengamalkan acuan yang datang daripada Allah, yang diperjelaskan oleh Rasul saja. Selain daripada tu, hantu sadu habatlah hebat tengah mana. Kalau bukan dari Allah, bukan diperjelaskan oleh Nabi, kami tolak. Tapi kalau acuan Allah kita tak mau ikut, saya kemukakan, tapi tak tahu ada kitab sini tak? Pimpinan Ar-Rahman ada tak? Dulu saya mai tanya, tak ada. Ni kau nampak dah ada. Tafsir Dr. Hamka, ada Ibnu Katsir. Pimpinan Ar-Rahman tak ada. Kalau ada PMI aku ada simpan ke mana-mana. Dia nak abang Jawi dengan Rumi sekali kitab tu. Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, kalau cetakan Jawi muka surat 913, Rumi 1110, surah ke-33, suratul Ahzab ayat 36. Dengar elok. Sesiapa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak mau beramal, tak mau ikut acuan Allah, Allah kata apa? Dua benda. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tu dia dalil dia. Maksudnya tidak harus, mana tidak boleh seorang lelaki yang beriman dan juga seorang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan, yakni di dalam kehidupan mereka ada ketetapan daripada Allah yang diterangkan oleh Rasul, lalu mereka mencari yang lain, tak mau ikut acuan Allah. Allah kata orang macam ni, mereka ini derhaka dan sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tak usah duk sembang kari lah. Siapa-siapa tak mau ikut Quran hadis, confirm sesat. Tak kira siapa yang jadi kerajaan. Tu senang ya. Muka surat 913 Jawi, 1110 Rumi. Pimpinan Ar-Rahman. Tuan Imam balik cek tengok. Kita baca hadis pula. Hadis ni hadis ke-7. Muqaddimah musikah hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri, untuk kaitkan dengan ayat Al-Ahzab 36. Nabi bersabda pula, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ada dalil Quran, ada dalil hadis. Ni dalil hadis tu Imam Bukhari. Hadis ke-7, muqaddimah mustikah hadis. Tu Imam nak cari senang, ustaz ni dia habaq ke semua? Ustaz ni dia rakam apa benda ni no? Dengar elok. Semua umatku akan memasuki syurga kecuali mereka yang enggan. Enggan ni makna tak mau masuk. Lalu sahabat bertanya ataupun berkata, ya Rasulullah, siapa dia yang enggan dari kalangan umat kamu yang tak mau masuk syurga? Cuba habaq main ni. Jadi Nabi habaq sahabat sifat-sifat umatnya yang nak masuk syurga dan sifat-sifat umatnya yang tak mau masuk syurga. Nabi jawab senang, man ata'ani dakhala jannah. Siapa-siapa taat kepada aku, dialah yang akan masuk syurga. Tuan-tuan kena faham, surah An-Nisa surah keempat ayat 80. Siapa taat kat Rasul berarti taat pada Allah. Man yuta'ir Rasul faqad ata'a Allah. Faham? Mana bila taat kat Rasul, mana taat kat Allah. Sebab tu Nabi kata, man ata'ani dakhala jannah. Siapa taat ke aku, dialah yang akan masuk syurga. Wa man asani, siapa-siapa derhaka, tak mau ikut ketetapan Allah, tak mau amal ajaran yang aku bawa,
mereka inilah yang tak mau masuk syurga. Jadi tuan-tuan fikir, ada atau tidak kita hari ini yang mengaku orang Islam tak mau beramal dengan ajaran Islam? Boleh? Boleh tak? I tak nganggu pun. Tu cerita macam ni. Kalau tak faham lagi tuan-tuan, tuan-tuan jangan jemput saya ceramah dah. Tuan-tuan ceramah sendiri pula. Saya nak jadi pendengar pula, nak dengar apa, nak baca ayat apa, di mana pula ni. Tu kalau tak faham lagi tuan-tuan, tuntutan Islam sebagai pegangan hidup. Boleh faham tak? Jangan sonok ni. Kita wajib beramal sepenuhnya dengan ajaran Islam, bukan boleh pilih-pilih. Hak menguntungkan kita, hak senang, itu tak apa. Hak payah tak mau, hak nampak macam nak rugi tak mau amal, tak boleh. Suka tak suka, kita kena ikut ketetapan Allah, acuan Allah. Sebab Allah yang cipta kita, takkan Allah tak tahu. Betul tak bang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada muslimat kan ni? Saya duk panggil muslimat ada pun no? Saya pun kadang-kadang pelik tuan-tuan. Bila kena Covid ni, ada masjid yang sampai hari ni tak bagi orang perempuan main. Aku pun pelik tengok. Yang hampa nak blok ni apa pasal apa? Kan? Aduh. Nah, benda baik main lah. Kan? Kita dah setahun dah tuan-tuan Covid ni. Nah, orang duk tanya Covid ni apa ustaz? Corona. Tuan Imam biasa tengok tak yang kata coronavirus apa dia? Tak pernah tengok corona. Toyota corona? Pernah tengok. Macam-macam pandangan. COVID-19 ni adalah perancangan Yahudi laknatullah. Tu dia. Tak apalah, tu pandangan apa. Saya bukan nak komen, nak condemn pandangan. Tapi saya kemukakan ayat Quran. Kan lagi jelas. Tuan-tuan duduk sembang kari lah. Bila kita derhaka pada Allah, kita tak mau ikut perintah dia. Dia habaq dah, dia nak bawa mai satu benda secara mengejut. Hari ini berlaku. Ayat dalam surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat 55. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Tuhan sebut bang, dan ikutlah sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Yakni Allah suruh kita ikut Quran, ikut sunnah sebelum kamu didatangi. Tuhan sebut dah satu musibah yang datang secara mengejut, sedangkan kamu tidak menyedarinya. Mula-mula kita dengar coronavirus di Wuhan. Lu ingat Cina yang nak mampu Tahu dia main sampai ke Almajaya. Sungai Tani. Tu dia. Satu Malaysia. Seluruh dunia berjuta dah mati tuan-tuan. Cuba tengok ayat ni. Anak manusia degil. Kalau anda lagi hujah lain saya ada. Surah An-Nur ayat 63 muka surat 914 tafsir Pimpinan Ar-Rahman Rumi. Bila kita menyalahi perintah Tuhan, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hampa menyalahi perintah aku bawa mai musibah, bala bencana. Ini dia lah. Kita azan ke terus? Terus azan lah. Tak Imam. Apa Tok Bilal? Tak ada azan lah. Okey. Teruskan. Okey. Apa ketuk lama sangat, sikit-sikit sudah lah. Jadi bagi saya tetap berpegang coronavirus adalah musibah, adalah bala bencana pada Allah. Kerana manusia biadab. Az-Zumar 55, An-Nur 63. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham lah no? Bila kita tidak amalkan ajaran Islam atau kita tinggalkan ajaran Islam, apa yang bakal menimpa kita, apa yang akan jadi kepada kita. Baik. Kemudian saya nak masuk yang kedua, fasa yang kedua dan yang terakhir. Nabi Ibrahim alaihissalam
Begitu juga Nabi Yaqub, cucu dia. Ketika kedua-dua dah buka ni lupa dah. Lupa. Tengok tuan-tuan. Nah, ni saya letak habis hujah tak sah, saya buat ni. Tuan-tuan dengar elok-elok. Apa Dr. Hamka kata? Orang Islam yang tak yakin dengan ajaran Islam, dia kata apabila ada keyakinan ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, maka kafirlah orangnya walaupun dia masih semayang. Tu saya sebut. Cuba kita dengar pula, sama dah agak-agak lah. Apabila ada keyakinan, dia kata bahawa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, kafirlah orangnya walaupun dia masih semayang. Tu imam dengar. Semayang tungguin terbalik tapi tak yakin dengan ajaran Islam, kafir. Tuan-tuan duduk sembang kari lah. Juzuk ke-8 muka surat 151, ayat yang beliau tafsir ayat 159, surah Al-An'am, surah yang ke-6. Boleh? Kemah tu dia. Ni baru orang faham Islam. Nah, boleh abang nampak renung jauh itu cerita dia. Kita masuk fasa kedua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Yaqub, cucu dia, ketika di ambang maut, Allah rakamkan kisah kedua-dua insan pilihan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tu dia Pak ya. Nabi Ibrahim dan cucunya Yaqub telah berwasiat kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu, maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu bang, ingat tu. Pak pesan ke anak-anak, pastikan hampa mati dalam Islam. Allah wasiat kat kita setiap hari Jumaat, surah ketiga Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tu pesanan Allah, wasiat. Kita dengar pula apa Nabi nak kata. Hadis ini hadis ke-24 daripada kitab hadis 40 ataupun matan arba'in. Hadis ni hadis ke-24 riwayat Abu Daud. Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih. Tuan-tuan, hei, tak ikut cakap Nabi rugi bang. Syurga bukan milik Tok Wan kita. Dia tak imam no. Kalau milik pak kita senang untuk imam. Saya tak kelapar nak semayang. Teh. Kan? Awak ustaz tak semayang. Syurga pak aku punya. Tuan-tuan ingat nak masuk syurga senang lah. Tengok Al-Baqarah 214. Tengok Ali Imran 142. Bukan senang bang. Hak bercakap ni pun tidak dijamin syurga. Apa maksud hadis? Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Sunnah ni makna kita nak bagi orang senang faham. Undang-undang dan peraturan yang diajar oleh Nabi. Dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kemudian Nabi kata apa? Dan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Apa abang? Gigi geraham abang ada tak? Kalau tak ada, kunyah daging memang tak lumat. Tidak. Gigi geraham ni tuan-tuan kuat ni. Mana Nabi suruh kita pegang kuat-kuat dengan Islam. Mungkin masyarakat membenci apa yang kita buat. Mungkin kaum keluarga kita menyisihkan kita. Macam saya pernah kena dulu lah. Tapi saya tetap dengan Islam. Hari ni nampak dia dah boleh terima dah. Kita takkan berganjal. Allah bagi peluang pula, alhamdulillah. Orang yang dahulu satu ketika dulu jahil,
kini mentadbir mengurus sebuah tahfiz yang telah melahirkan hampir-hampir 130 orang penghafaz Quran dalam tempoh 12 tahun. Yang cemerlang dalam SPM 9A berada, 7A berada. Alhamdulillah. Kita ada sekolah rendah, kita ada menengah perempuan, kita ada menengah lelaki. Ni Tok Syekh ni one man show. Seorang-seorang duk cari dana sini kan, rata tebal muka minta sumbangan. Jangan buat tak nampak, tabung aku ada belakang tu. Nak bang tu lah aku lagi hampa tak nampak. Hampa ni kau boleh kira kan. Tak lagi lalu depan tabung senyum. Senyum tak masuk. Senyum tu sedekah. Jam. No, duk buat bangunan besar tu. Kompleks bangunan yang ke-7. Dah ada 6 buah bangunan. Ni yang paling besar 2.2 juta. Dah belanja hampir 600,000. Saya syukur kepada Allah. Allah bagi peluang, Allah pilih saya. Bukan sekadar mentadbir, berdakwah pula tu. Allah. Dalam ramai-ramai Allah pilih saya. Syukur Allah. Saya nak balas balik jasa Allah. Kan? Sebab tu bila kita berdakwah, kita bagi orang faham. Cakap ada sandaran. Jangan takut pada mana-mana pihak. Itu prinsip yang saya pegang daripada dulu sampailah. Dulu lagi singai Tok Imam. Lah ni dah 67 dah kan. Dia slow banyak lah. Yang panjang dah ingat 67 pun nak mati dah. InsyaAllah 30 tahun lagi 97. Kan? Sihat ni Allah bagi, Masya Allah. Daya ingatan masih kuat. Al-Quran, hadis, Alhamdulillah. Muka surat, nama kitab, semua kita habaq. Dengan izin Allah. Gifted dalam bahasa Inggeris. Yang ni anugerah Allah. Sebab tu kita nak balas balik jasa Allah. Tuan-tuan, Allah tak pernah membiarkan saya hidup dalam kelaparan. Keluarga saya dalam kelaparan, tak ada. Memang dia boleh makan walaupun tak senam macam orang lain, tak apa. Alhamdulillah. Kan? Itu cerita dia. Jadi Nabi suruh kita berpegang teguh dengan agama Islam. Islam pegangan hidup. Masyarakat boikot, dia punya pasal. Adik-beradik tolak kita, tu dia punya pasal. Kita akan tetap berjaya. Pasal apa? Untuk mengakhiri. Sebab nak baca suratul Mulk pula. Kan? Nanti panjang-panjang tuan-tuan tu. Pasal apa ni? Kita gelut sangat ni. Kena jadikan diri kita seorang Islam. Jawapannya dua. Satu Al-Baqarah ayat 111 112, rujukan kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, cetakan lama, muka surat 23. Inilah jawapan. Kenapa kita wajib berusaha mati dalam Islam, mati sebagai seorang Islam. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 111 112 Al-Baqarah, tafsir Profesor Mahmud Yunus, cetakan lama, pada muka surat 23. Inilah jawapan. Pasal apa saya kena mati dalam Islam? Pasal apa saya perlu berusaha pastikan saya mati kekal sebagai seorang Islam? Ni jawapannya. Kerana dua golongan yang merupakan musuh umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Kedua-dua golongan ini mendakwa. Mereka menganggap hanya mereka sahaja yang layak menjadi penghuni syurga. Yahudi kata Nasrani pun tak layak, Nasrani kata Yahudi pun tak layak. Melayu lagi tak boleh masuk, dia kata. Kepala bapak apa? Tuhan jawab, bawa mai kat aku bukti hampa Yahudi dan hampa Nasrani layak masuk syurga aku. Depa tak boleh jawab, Pak Ji. Lalu Allah bagi jawapan yang benar dan akan masuk syurga. Bala man aslama wajhahu lillah. Orang Islam, tuan-tuan. Faham abang? Selama mana Islam kita tak rosak, tuan-tuan, walaupun kita jahat macam Jebon. Pernah tengok Jebon? Tak pernah. James Bond? James Bond pernah tengok.
Walaupun si fulan tu jahat macam jebon, kaki betina, kaki berzina, main judi, minum arak, tapi Islam tak pernah rosak. Buka hadis Muslim, Imam, dia tetap ahli syurga. Tapi dia orang yang terakhir akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Pasal Islam dia tak rosak. Faham? Tu cerita dia. Ni yang kita kena berusaha. Tapi saya nak abang lah, oh kalau macam tu tak payah semayang, Islam ku tak rosak, aku boleh masuk syurga lah. Ni nak abang kat hamba. Satu hari negeri akhirat, 1000 tahun di dunia larat kan nak tunggu. Mana dalam Quran Suratul Hajj surah ke-22 ayat 47. Satu hari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia. Kepanasan api Allah, hadis Muslim, 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Takkan kita mampu bertahan, Pak Ji. Jadi kita kena usaha menjadi seorang Islam. Jadi dalam tafsir Profesor Mahmud Yunus, beliau mentafsirkan makna Islam dengan elok. Islam ialah orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Itulah Islam. Apa Allah suruh buat, apa Allah larang, Allah mak larang. Rugilah aku kalau aku tinggal Islam, syurga. Tak faham lagi saya apa habis modal, tuan-tuan. Nah, memang nak habis modal ni, nak pergi dah ni kan. Mana ada surah Al-Mulk tak bawa. Hampa semua hafal ke? Kemas hampa ni. Betul ke ni? Saya ikut test lagi, baca kelang kabut lagi. Baca sama dengan saya, jangan mendahului saya. Tak habis lagi hampa mungkin apa-apa. Ceramah bukan habis. Hampa ni pun ceroi ingat Jadi jawapannya abang, kenapa kita perlu berusaha mati dalam Islam? Ahli syurga hanya orang Islam. Al-Baqarah 111 112 disokong oleh hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-89. Siapa ada kitab hadis Imam Muslim jilid 1 2 3 4 ketui besar tu, pi cari hadis 89. Tengah-tengah tu Nabi bersabda, la yadkhul jannah illa nafsun muslimatun, tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Tadi ayat Quran, yang ni hadis, Pak Ji. Sebab tu saya menyeru saya tuan-tuan dan perempuan, mulai malam ni, hak dah berlalu tu biarlah. Dalam bahasa Inggeris kata let bygone be bygone. Yang berlalu biarlah yang berlalu. Look forward, kita tengok ke depan. Allah masih beri peluang kita, masih bernafas, masih hidup. We repent, kita bertaubat. Taubat yang diikuti dengan amal-amal soleh untuk mengakhiri dosa kita. Banyak mana pun Allah Maha Pengampun, tapi dia nak ampun bersyarat. Ali Imran ayat 89, illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dan setelah dia bertaubat dia beramal dengan amal-amal yang Allah redha, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu syarat untuk mendapat keampunan Allah. Berusahalah saya, tuan-tuan dan perempuan semua, supaya kita pastikan kita mati dalam keadaan Islam, dan Islam pegangan hidup kita insya-Allah hingga ke akhir hayat. Boleh tuan-tuan? Jadi saya nak bagi salam dulu, sekali kita baca kan. Jadi sebelum kita baca Al-Mulk, terima kasih pada AJK. Kalau tuan-tuan rasa nak menyumbang RM1 tabung tu ada, flyer pun ada, dan di luar sana ada barang-barang saya bawa. Abang, barang yang paling bagus saya bawa malam ni, paling sedap, peyek. Tahu peyek? Hampa tak beli, hampa akan menyesal selama-lamanya. Sedap tu, bukan cakap sedap, sedap bahang. Sekejap pakai tengoklah apa tuan-tuan boleh. Jadi terima kasih, ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita baca biar sama. Selalu